اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. سبحانك Alhamdulillah. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Juruteknik, pengurusan masjid dan seterusnya, tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah yang berkati Allah SWT sekalian. Sekali lagi saya lafazkan syukuran kepada Allah SWT kerana dapat bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam kita menunaikan ibadat fardu pada pagi ini. Dan saya mohon maaf pada kuliah awal bulan ini saya tak dapat hadir kerana terpaksa balik Negeri Sembilan, negeri saya, dan saya tiada kemampuan untuk datang ke sini. Namun pada malam ini, pada pagi yang berbahagia ini juga, insya-Allah dalam komunikasi saya dengan Ustaz Syarifuddin kan nama saya, yang saya juga sebenarnya saya dah siapkan hadis ketiga dalam Musnad Ahmad untuk kita ulang kaji pada pagi ini, tuan. Namun bila pagi tadi bangkit, saya merasakan bahawa peluang ini mungkin satu peluang terakhir pada kuliah saya bulan Syaban. Maka semangat berkobar-kobar untuk menyambut Ramadan Al-Mubarak ini telah menyebabkan saya ambil satu silibus lain pada pagi ini. Boleh tuan? Khusus tentang persiapan Ramadan. Bolehkah? InsyaAllah tuan-tuan. Tuan-tuan rahmati Allah, tajuk ini cukup bermakna pada saya dan juga pada kita semua kerana Allah telah mengizinkan kita akhir pada hari ini berada pada 23 Syaban pada tahun 1443 Hijrah ini. Maka alhamdulillah kita berdoa kepada Allah SWT moga kita akan menyambut pada Ramadan Al-Mubarak. Hadis yang saya bacakan tadi tuan-tuan, ini juga doa yang disebut juga oleh banyak ulama masyhur walaupun sanadnya dhaif. Namun ada doa yang menjadi satu amalan walaupun mungkin pada kategori sanadnya dhaif, tetapi matannya itu, lafaznya itu makbul, diterima. Ini kena kembali pada ilmu hadis. Jadi dalam, jika tuan-tuan mencari dalam kitab hadis, lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu masyhur diamalkan di kalangan tabi'in khususnya, Nabi akan mendoakan. Dan pasal doa ni tuan-tuan, kita boleh berdoa apa saja. Ud'uni fastajib lakum, kata Allah. Seperti juga hari Jumaat kita doakan kepada raja kita, negara kita. Ini walaupun Nabi tak pernah mendoakan zaman baginda, tetapi ia terbuka. Doalah apa yang Allah. Jadi kita akan belajar sikit pasal doa pada pagi ini. Jadi tuan-tuan, hadis ini berbunyi, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi tuan-tuan biasa dengarkan doa ni kan? Ini hadis Nabi tuan-tuan. Ada dalam banyak kitab hadis. Walaupun sanadnya dhaif kerana ada perawi yang lemah daripada beberapa aspek, tetapi bukan lemah yang ditolak kerana sifat kejinya, tidak. Tapi mungkin kerana terputus sanad, tidak dapat dikesan oleh pengkaji mutakhir. Sebab itu tuan-tuan, doa ini saya amalkan, guru saya amalkan, dan ramai juga ulama yang mengamalkan, dan mari kita amalkan tuan-tuan. Kerana apa? Huraian pada hadis ini begitu cantik dan begitu hebat. Bayangkan tuan-tuan, daripada Rejab lagi orang Islam nak menyambut satu kewajipan rukun Islam yang ketiga yang akan kita lakukan setiap tahun, dan kita kena berdoa wabalighna, dan kita berdoa pada bulan Rejab lagi tuan-tuan. Allahumma barik lana, ya Allah, berkatkanlah kehidupan kami ini kepada bulan Rejab. Daripada Rejab lagi tuan-tuan. Kemudian wa Sya'ban, bulan Syaban. Kemudian apa dia? Nabi kata wabalighna, ya Allah, sampaikan kami ya Allah pada bulan Ramadan. Subhanallah. Sebab itu tuan-tuan, bila kita kena menghitung seperti kita menghitung saat-saat kita nak iqamat, kita nak mendirikan solat, kerana orang Islam ni cukup hebat dengan masa, wal asr. Sebab itu Allah bersumpah dengan masa. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, kehebatan Ramadan ini mesti kita jadikan sebagai satu motivasi yang hebat pada setiap tahun. Kerana untuk menemui Ramadan ini hanya Allah yang menentukan kita sampai ataupun tidak. Berapa ramai tuan-tuan di kalangan sahabat kita, jiran kita yang Allah panggil
ke rahmatullah, bertemu Allah, dicabut nyawa dan dikuburkan di bumi ini. Tetapi kita yang masih lagi ada ni tuan-tuan, maka di sinilah seorang hamba bermunajat kepada Allah Al-Khaliq Rabbul Jalil supaya kita dipertemukan. Kenapa? Ini kita nak ulang kaji. Kerana ada 5 perintah dan pesanan Allah yang patut kita sama-sama ulang kaji berdasarkan suratul Baqarah. Ada 5 ayat tuan-tuan yang jelas, ayat muhkamah yang jelas. Ayat 183, ayat 184, ayat 185, ayat 186, ayat 187. There are 5 verses of Al-Quran dalam surah Baqarah ini yang mesti kita ulangi tuan-tuan. Bacakan dan fahami dan bersedia kita insya-Allah. Sebab itu ini penting. Apa dia tuan-tuan? 5 perkara yang pertama Allah sebut ayat 183. Seperti yang biasa kita dengar, ini akan biasa kita dengar dan kita patut dengar apabila Allah menyatakan wahai orang beriman. Allah mulakan ayat ini khitabnya kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang beriman, telah pun difardukan ke atas kamu berpuasa, khususnya bila tuan-tuan? Pada bulan Sya'ban tahun kedua hijrah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sedangkan sebelumnya itu belum disyariatkan lagi. Ketika di Mekah, bulan Rejab tuan-tuan, Allah mensyariatkan solat melalui peristiwa mukjizat Isra' dan Mi'raj. Lalu beransur-ansur setelah berhijrah ke Madinah pada tahun kedua hijrah. Bukannya directly pada tahun pertama hijrah. Ini satu kisah pengajaran ini hebat. Tahun kedua hijrah Allah telah menurunkan ayat ini, maka menjadi wajib kepada kita berpuasa dalam bentuk puasa yang tak sama di sudut caranya seperti umat terdahulu. Khususnya di kalangan siapa tuan-tuan? Umat yang Allah utuskan sebelumnya, iaitu Ahlul Kitab daripada Nasara dan Yahud, daripada pengikut umat Nabi Isa AS dan Nabi Musa AS. Ahlul Kitab mereka berpuasa pada Ashura, pada bulan Muharram, dan Nabi turut berpuasa tuan-tuan sebelum tahun kedua hijrah. Subhanallah. Ini ada hadis, kisah yang cukup masyhur dan menjadi satu hukum fiqh dalam fiqh syariat Islam kita. Namun bila turun ayat ini tuan-tuan rahmati Allah, maka wajib kepada kita menunaikan fardu puasa khusus pada bulan Ramadan. Ramadan ini juga ada namanya Allah beritahu dalam Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan, kita kena bersedia. Seperti bersedianya kita mendirikan solat setiap hari ini. Sebab itu Allah beritahu kenapa kita berpuasa. Tadi poster tu tadi, subhanallah, takwa yang dicari. Kerana la'allakum tattaqun. Ini maqasid puasa ni tuan, untuk kita menjadi orang bertakwa. Pesan Allah yang pertama ini berarti kita, Nabi menghuraikan dalam hadis yang sahih, kafaratun. Puasa ini sebagai menghapuskan dosa tuan-tuan. Puasa ni tuan-tuan bulan ke-8. Ramadan ni bulan ke-8 dalam takvim hijrah. 7 bulan ni kita yakin kita dengan Allah, kita mungkin dengan manusia. Perintah Allah kata jangan begitu, jangan curi, jangan ambil rasuah dan sebagainya. Mungkin kita terlibat, wallahu alam, na'udzubillah. Namun kita perlu istighfar, kita perlu menghapuskan dosa. Dan dosa kita ini tuan-tuan perlu kita ucapkan, lafazkan untuk diampunkan oleh Allah SWT. Dan ada satu bulan yang khusus yang insya-Allah dosa ini di antara cara menghapuskan, puasa ini di antara cara menghapuskan dosa. Baik, itu pesan Allah yang pertama. Yang kedua, Allah mendetailkan berapa hari nak puasa. Ayyaman ma'dudat, beberapa hari tertentu. Mungkin 29 hari, melihat kepada kehebatan Allah menciptakan. Sebab itu tuan-tuan, puasa ni dia merupakan himpunan ilmu. Ada ilmu falak, tetapi kita tak biasa diberitahu. Ada ilmu dakwah, ada ilmu tentang pelbagai kesihatan, dietary dan sebagainya. Dia komplit. 29 hari ni patut ada 30 topik yang patut kita jadikan satu sukatan untuk kita fahami tuan-tuan. Kerana kita perlu jalani Ramadan ini dengan cara terbaik, the best of the best daripada yang the past. From the past, now is the best. This time is the best one. Sebab itu tuan-tuan, ulama dia muhasabah.
on the day 1 sampai the day last of Ramadan. Imam Al-Ghazali rahimahullah memberikan beberapa kriteria dan piawaian. Apakah puasa kita orang awam? Apakah kita orang special daripada orang awam? The best one, the top one, quality. Jadi puasa ni tuan-tuan, dia memerlukan quality. Sebab itu Allah menyatakan jika tak mampu, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Ada exceptional pada orang yang sakit kerana sakit tua dan orang yang bermusafir yang diberi rukhsah untuk dia kalau sembahyang boleh qasar dan jamak, kalau puasa tuan-tuan boleh buka tetapi wajib diganti, dan kehebatannya kepada ibu-ibu, kaum-kaum muslimat khususnya, walaupun ketika datang darah kotor solat tak perlu, tetapi puasa memang tak boleh buat, wajib, tetapi wajib ganti. Namun jika tak mampu juga, maka di situ ada hukum fidyah pula. Ini hukum fiqh. Ini perintah Allah tuan-tuan. Ini bukan daripada Nabi juga, tapi perintah Allah dalam Al-Quran. Fidyah ini perlu kenali. Dengan cara kita memberi makan satu kadar secupak dalam kadar lama. Dan sekarang PPZ di Selangor dan sebagainya ada, dan wilayah pun ada kadarnya, maka perlu. Walaupun waris tuan-tuan, tetapi jika ada ahli keluarga kita yang tak mampu melakukan puasa wajib, maka kita juga perlu melunaskan melalui fidyah, khususnya puasa. Sebab itu tuan-tuan dan Allah, Allah menyatakan walau bagaimanapun antasumu khairul lakum. Puasa itulah yang paling terbaik tuan-tuan. Ini pesanan Allah yang kedua. Sebab itu pengajian tentang siapa yang sakit, macam mana begitu begini, kalau masuk itu ini, boleh ke itu ini, dicucuk kat satu pengajian fiqh yang cukup menarik. Untuk kita melengkapkan puasa kita menjadi puasa yang berkualiti. Subhanallah. Yang ketiga inilah tuan-tuan ayat 185. Ini tentang adanya nama Ramadan yang Allah sebut. Dan yang kelima ini tuan-tuan, yang ketiga ini akan kelebihan Al-Quran, mukjizat Al-Quran ini tuan-tuan. Ini mukjizat Al-Quran ni. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, ini mukjizat. Ini bukan semata-mata buku bercetak. Ini merupakan kalamullah al-muta'abbad bitilawatih. Ini merupakan mukjizat Allah. Kita bacanya ada ibadat. Kita dituntut memahami untuk kita amalkan on daily basis. Kita kan ada system of faith, iman, baca dan perlu knowledge. Berapa ramai orang belum Islam telah menjadi Islam akhirnya dengan membaca terjemahan. Berapa ramai tuan-tuan orang yang mula membaca merangkak-rangkak, akhirnya merasa seronok dan terus belajar sampai ke mati. Kerana Al-Quran ini mukjizat. Dan apa Allah beritahu kehebatan Ramadan ini ada Al-Quran? Kerana hudan linnas. Dia menjadi petunjuk dan juga dalil bagi keterangan dan membezakan antara yang hak dan batil. Sebab itu tuan-tuan, dalam Al-Quran ada cerita lepas ayat puasa tentang jangan makan harta batil. Pada ayat 188. Jangan ambil rasuah, jangan bayar orang untuk dapatkan kuasa dan lain-lain. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, kita perlu bersahabat dengan Al-Quran. Saya akan huraikan sedikit beberapa 5 hadis Nabi. Kita perlu bersahabat dengan Al-Quran khususnya pada bulan puasa. Kerana apa? Kerana ada topik dalam hadis menyatakan Jibril, kerana Jibril itu tuan-tuan diperdengarkan tentang bacaan Nabi terhadap Nabi, tuan-tuan bertadarus dengan Jibril tentang Al-Quran. Ini ada hadis. Subhanallah. Sebab itu tuan-tuan, lapangkan masa dan berazam untuk kita menyempurnakan 30 juzuk, 114 surah, 6,000 lebih ayat untuk kita baca. Apalah salahnya sekali setahun setelah kita menghabiskan masa sejam kedua melihat WhatsApp setiap hari, kerana itulah kerja tuan-tuan. Tetapi jangan kita tinggalkan Al-Quran ni tuan-tuan. Bawa Al-Quran yang bercetak khususnya. Saya lebih prefer cetak lagi tuan-tuan. Kerana pada saya tak sama dengan yang digital.
Ini perlukan bateri, ini perlukan mata. Cukup tuan-tuan ya. Sebab itu tuan-tuan, Al-Quran di depannya jangan tak pegang. Jangan, sebab itu halaqah Al-Quran ini satu sunnah. Dan inilah masa yang terbaik untuk kita memahami tadabbur Al-Quran. Itu yang ketiga. Yang keempat ini dahsyat, tentang doa. Kenapa pada ayat 186 Allah sebut tentang doa? Kerana begitu banyak Allah akan menjanjikan penerimaan doa. Sebab itu tuan-tuan, ayat ini jika kita faham terjemahannya, tuan-tuan boleh tengok pimpinan Rahman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Saya tengok tadi terjemahan tuan-tuan sebab penting ya. Kita tidak boleh nak guess terjemahan ni tanpa mudah, tetapi kita perlu refer yang the authentic one, yang the standard one. Jadi apabila hamba bertanya kepada engkau wahai Muhammad, tentangku. Sa'alaka tu maksud dia bertanya kepada engkau tentangku, anni. Katakan wahai Muhammad, fa inni qarib. Allah itu hampir. Aku ni hampir kepada yang meminta doa. Subhanallah. Kita kena lihat dalam tafsir tuan-tuan, dia kena tengok pada munasabah ayat. Satu ilmu tafsir, kalau kita nak tahu macam mana hebatnya berdoa ni, kena tengok munasabahnya. Ada Al-Quran, ada Ramadan. Apakah masalah lain? Ada masalah lain mustajab macam tadi, antara azan dan iqamah. Tengah-tengah tu tuan-tuan, panjangkan, angkatkan tangan, baca doa. Doalah apa-apa tuan-tuan yang baik-baik. Imam tadi lafaz awalnya membacakan doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Kita perlukan syurga tuan-tuan. Kita perlu menjadi ahli syurga. Kerana kita tak layak untuk menerima azab ahli neraka. Sebab itu ini doa maksur. Yang terawal patut kita lafazkan. Sebab itu tuan rahmati Allah, kita memerlukan Allah menerima doa kita, kerana itulah pengharapan yang hebat. Bukan terakhir ya, minta maaf. Pengharapan yang sentiasa kita kekalkan, kerana Allah akan bersama kita, khusus pada orang yang meminta. Dan Allah begitu, ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila ad-da'i, orang yang berdoa, memohon doa, Allah itu akan menerima tuan-tuan. Tetapi dengan syarat falyastajibuli. Kena ikut kehendak aku, kata Allah. Ini orang kata, ustaz saya berdoa tak lepas-lepas ustaz. Macam tak sampai-sampai. Saya tengok dalam poket dia ada vape. Saya kata, abang boleh tak buang vape tu dulu? Oi, apa kaitan? Saya kata, ini ayat dia bang. Kita ikut kehendak Allah ni, jangan makan benda syubhat tuan-tuan ya. Elakkan benda yang boleh Allah tak suka, yang haram apatah lagi. Sebab itu falyastajibuli, dan kena beriman, wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Subhanallah. Semoga engkau akan mendapat, diberikan kebaikan, diberikan petunjuk dengan cara tunduk perintah Allah, dan kemudian kita beriman. InsyaAllah doa tuan-tuan akan mustajab. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, kita perlu mendoakan diri kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Kita perlu doakan pasangan kita, anak-anak kita, jiran kita, ahlu qaryah kita, masyarakat kita, negara kita, dan umat Islam. Sebab itu tuan-tuan, ini cara Nabi Muhammad SAW bila berdoa. Bukan untuk dirinya saja, untuk semua. Kita perlukan orang lain tuan-tuan. Kalau kita saja baik, orang lain tak baik, kita tak mampu survive. Sebab itu relationship antara manusia ni perlu bersama-sama mendoakan semua menjadi baik. Kalau kita seorang aja rumah ni baik, tuan-tuan, jiran kita macam-macam, kita juga tak senang. Kita tak tenang. Ketika kita minta diri kita, Allahumma hdina. Sebab itu na tu tuan-tuan, kalimah na tu ada juga ni. Tengok keadaan tertentu. Tapi dalam banyak akan Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, datangkan kepada kami Allah, fid dunya hasanah, kebaikan. Lafaz ini tuan-tuan kita kena pluralkan, kita kena jamakkan, kerana kita perlu mendoakan semua orang tuan-tuan, termasuk juga orang yang belum Islam. Sebab itu pada yang berikutnya, yang terakhir pada ayat puasa, rangkaian 5 ayat tadi, yang kelima ni tuan-tuan, pada ayat 187, kehebatan Islam.
Kehebatan Islam dalam menseimbangkan dalam cara menahan diri siang hari, maka pada malam hari menjadi halal. Siang hari suami isteri yang memang sepatutnya halal perhubungan, tetapi siang hari menjadi perkara yang dilarang, terutama perkara yang boleh membatalkan puasa. Tak ada masalah kita nak menciumi isteri ataupun nak lebih pada itu, tetapi jangan ada larangan, tidak boleh sampai berjima. Kerana itu pada siang hari Allah larang sebagai satu tahap ujian kesabaran. Tetapi pada malam hari Allah mulakan dengan uhilla lakum, dihalalkan kepada kamu lailatul siyam, pada malam Ramadan ini apa juga yang layak kamu dapati daripada perempuan-perempuan isteri-isteri kamu, tuan-tuan. Kerana hunna libasul lakum, ini tentang bagaimana Allah menyatakan patut. Jadi satu perincian yang cukup menarik, mereka adalah selimut pada kita, tuan-tuan. Dan begitu juga isteri-isteri. Jadi ini ceritanya keseimbangan ketika Allah melarang siang hari tetapi malam menjadi halal. Apa lagi yang patut dibuat? Selepas itu makan minum yang sederhana. Menentukan bila sebenarnya kita stop makan, bila kita kena buka puasa. Ini kena tahu. Tetapi yang penting juga, tuan-tuan, akifun wa antum akifuna fil masajid, beriktikaf. Kehebatan masjid dalam bulan puasa untuk kita berikan masa lama beriktikaf. Beriktikaf zikrullah, beriktikaf mendengar ilmu Allah. Kemudian beriktikaf dengan kita buat aktiviti yang baik. Kita halaqah tadarus Al-Quran. Kita bersoal jawab untuk memantapkan kita punya ilmu dan amalan kita. Sebab itu, tuan-tuan, masjid kena dibuka 24 jam. Itu pandangan saya. It must be open 24 hours. Sepatutnya lah. Kerana masjid akan menjadi tempat ibadat, pusat ibadat dan segala aktiviti manusia. Sebab itu jika tuan-tuan membaca, sejarawan menyatakan bagaimana masjid akan menjadi paksi ekonomi, sudut ekonomi, paksi pendidikan, paksi pemulihan, pusat pemulihan dengan terasnya ibadat. Subhanallah. Sebab itu, tuan-tuan, inilah dia 5 perkara yang mesti daripada 5 ayat ini yang kena, dan dia melibatkan malam yang hebat. Ada malam Lailatul Qadar pada suratul Qadar. Satu malam itu seumpama 1000 bulan. Sebab itu mari pula, tuan-tuan, dalam pusingan kedua ini, setelah kita mengulang kaji 5 ayat Allah SWT ini, mari kita tengok hadis Nabi. Dan macam mana ulama hadis, juhud mereka mengumpulkan segala hadis Nabi yang sahih. Sebab itu bila Ustaz tadi tanya, Ustaz macam mana nak menghadapi isu ada orang kata ayat kursi begitu begini, jawapan mudah saya dan kami di Lajnah Tahqiq Hadis Kementerian Dalam Negeri menyatakan cari yang sahih. Tinggalkan yang ragu-ragu, kerana ada sumber yang sahih. Itu cara pertama, tuan-tuan. Nak cari ada ke ayat hadis tentang ayat kursi yang sahih? Ada. Memang betul sebahagian yang Ustaz cakap yang dalam video tu memang betul. Cuma ada mungkin penambahan yang tak ada sumber hadis. No problem. Tetapi mungkin dia sebut itu mungkin pandangan daripada ulama lain. Jadi ringkas cerita, tuan-tuan, mari kita tengok hadis pula, tuan-tuan, dalam pusingan kedua ni. Yang ni saya nak detailkan sikit, kerana paling tidak, tuan-tuan, bagi kita buat balik ini, kita memerlukan ilmu macam Nabi Muhammad SAW. Saya cuba mencari 81 hadis dalam Musnad Ahmad, riwayat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ada ke tidak hadis? Lewat man tadi tidur, tuan-tuan, kat pukul 11 lebih. Cari. Tengok rupanya tak ada tentang mana-mana riwayat Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkaitan dengan puasa. Setakat saya cari malam tadi, ada 81 teks hadis yang memang kami dah terjemah dan sebagainya. Saya reconfirm malam tadi tak ada. Tetapi, tuan-tuan, subhanallah, tak ada kitab. Saya nak bagi makluman, tuan-tuan, Menteri Agama yang lama, dia telah pun mencetak Sahih Bukhari. Dia telah menerbitkan Sahih Bukhari lengkap 8 jilid. Saya tak pasti kat mana nak dapatkan untuk tuan-tuan dan puan-puan, tetapi Masjid Wilayah layak mendapatkan satu set terjemahan itu, kerana itu di antara yang masterpiece yang pertama di Malaysia ini yang lengkap, hasil daripada sumbangan juhud Menteri Agama yang lepas. Tak apalah, okey. Sebab itu, tuan-tuan, dalam Sahih Bukhari
Sahih Bukhari telah menghimpunkan ratusan. Saya tertinggal nota tu, sebab tu saya tak apa sure the exactly number, tetapi ratusan hadis ya. Berkaitan dengan puasa, dengan iktikaf, dengan Lailatul Qadar. Berbagai, walaupun topik hampir sama. Sebab itu tuan-tuan, pada hari ini saya bawakan satu kitab syarah hadis. Yang ini satu-satunya ada kat Nusantara. Dicetak di Mesir. Tuan-tuan tahu kan kitab ni kan? Nama kitab ni Baharul Madhi. Tuan-tuan pernah dengar nama ni? Syekh Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Marbawi Al-Azhari. Syekh Abdul Marbawi pernah dengar tuan-tuan? Pernah dengar? Tolonglah dengar, tolonglah kenali, sebab ini satu-satunya Allah bangkitkan ataupun Allah lahirkan seorang manusia daripada Malaysia ini, daripada Lubuk Merbau, Perak. Tetapi beliau telah mensyarahkan hadis Jami' Tirmizi yang lengkap. Saya beli ini di Mesir, tapi tulis Jawi Melayu lama. Bawamim apa dia tu? Bawamim apa dia? Bukan bom ya, bawamim bumi. Tapi alhamdulillah ini kitabnya. Ini kitab rujukan yang saya jadikan juga sebab satu-satunya yang saya cukup admire, kata orang tuan-tuan ya, yang saya rasa begitu kerdil, kerana beliau mampu menulis lengkap syarah ulasan hadis-hadis dalam Imam Tirmizi. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, dalam kitab hadis ini Imam Tirmizi sebenarnya telah pun menyusun hadis sebanyak 165 hadis tentang puasa. Dan beliau Syekh Marbawi ini telah menulis ada 400 lebih tentang persoalan fiqh ahkam puasa daripada hadis 165 ini. Subhanallah. Jadi nak ceritanya tuan-tuan, jika kita buka pula kitab Sahih Muslim, ada satu topik yang hebat bernama topik tentang as-siyam. Imam Bukhari menggunakan istilah as-saum. Imam Muslim menggunakan istilah as-siyam dalam kitab Sahih Bukhari, tetapi Muslim menggunakan as-siyam. Hampir sama maksud dia. Tetapi yang menariknya tuan-tuan, jika nak buat topik berceramah ataupun ilmu dalam bulan puasa ini di masjid-masjid, saya mak mencadangkan dipilih topik daripada Sahih Muslim. Kerana apa tuan-tuan? Dia begitu komprehensif. Dia bermula topik tentang kewajipan puasa sampai diakhirkan dengan Lailatul Qadar. Dan Imam Nawawi rahimahullah telah pun mensyarahkan hadis-hadis bagaimana cara untuk kita mengenal dan mempersiapkan diri kita untuk kita menjadi sebahagian ahli ibadat yang dapat menikmati kelebihan malam Lailatul Qadar. InsyaAllah pada pagi ini kita akan bagi tip dan kita akan terus bersemangat tuan-tuan untuk kita berdoa, ya Allah sampaikan kami bulan Ramadan, sebab kita nak menjalani ibadat Ramadan yang paling berkualiti, yang paling baik. Sebab itu tuan-tuan, yang pertama, kebanyakan ulama hadis menyusun hadis tentang apa tuan-tuan? Seperti yang pada hari ini saya rujuki, dia susun hadis berkaitan dengan Ramadan ini, syaitan dan jin dirantai. Tuan ingat kan? Pintu syurga dibuka, betul kan? Sebab itu pintu neraka ditutup. Ini hadis. Dan dihapuskan, diampunkan segala dosa yang telah lepas pada mereka yang berpuasa imanan wahtisaban. Ini menarik tuan-tuan. Kenapa kebanyakan ulama hadis menyusun ini sebagai hadis terawal? Sebab itu tuan-tuan mati Allah, kita kena beriman. Bagaimana kita nak faham, betulkah semua makhluk yang dicipta daripada api ini bernama jin dan akhirnya jahat bernama syaitan ini dia belenggu physically? Jawapannya yes. Yang pertama, beriman ataupun tidak terpulang, tetapi mari kita beriman seperti mana iman Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Physically memang betul tuan-tuan. Ini disebut oleh semua majoriti ulama syarah hadis. Saya membaca dan bersama kawan-kawan cuba cari, ada tak yang berbeza penafsiran? Hampir semua kata ada dua makna. Pertama, fizikalnya memang makhluk itu dirantai oleh Allah pada bulan puasa, pada malam hari khususnya, dan juga pada sepanjang puasa siangnya. Ini kami cari, kami baca, tengok macam mana. Tetapi ada dua makna lain. Makna kedua tuan-tuan, nak ceritanya nafsu kita itu diberikan kepada petunjuk untuk kita tidak membuat jahat.
kerana kita telah pun menahan diri pada siang hari segala yang Allah tetapkan. Kita tak makan minum. Sebab itu seingat saya tak pasti masjid ni saya tak sempat lagi, ada 7 rahsia tentang nafsu ketika bulan puasa ni patut kita didik. Tapi saya bacakan sikit tuan-tuan. Pertama, kita kena kurangkan makan. Kurangkan kadar makanan ketika berbuka puasa. Ini disebut tuan-tuan pada muka surat yang ke-7 dalam kitab Ar-Razi ini. Jika kita nak mendapat bagaimana kita dapat mengikat nafsu kita seperti diikat oleh Allah syaitan itu, maka kita kurangkan makanan pada kadar sederhana sahaja, tuan-tuan. Sebab tu kenapa ada 4 lebih kurang topik hadis tentang keperluan kita makan rutab ataupun tamar. Ada orang bisik, ustaz jangan nak jadi kempen tamar pula dalam ceramah ni. Saya kata, ini Nabi kata, tuan-tuan. Tuan-tuan nak beli tamar apa ke, makanlah, belilah. Tapi saya nak beritahu ada hadis. Dan kenapa ini menjadi satu amalan sampai sekarang. Dan kenapa Allah ciptakan pokok tamar. Tuan-tuan kalau pergi Madinah, khususnya pergi ziarah, tuan-tuan, pokok tamar ini ada kehebatan yang Allah beritahu. Kerana dia ada kehebatan tertentu. Dan sebab itu tuan-tuan, Nabi mengajar paling tidak tuan-tuan kita makan buah. Dan di antara buah-buah di dunia ni yang jangan kita tak makan tuan-tuan ya, ialah buah tamar. Tuan-tuan carilah apa tuan-tuan yang mampu, nak sukari ke, nak ajwa ke, nak apa. Dan ini yang paling layak. Dan tuan-tuan jika pergi Masjid Nabawi sekarang, pernah tak tuan-tuan melihat orang berbuka puasa pada hari Isnin, Khamis ataupun bulan Ramadan? Di bentang safrah ni kan, plastik itu, di situ ada tamar sukari, di situ ada kacang sedikit, ada roti dan ada cheese dan ada air zam-zam. Kalau special sikit tuan-tuan, dia bagi syai, teh-o, subhanallah. Makan ramai-ramai berkat. Ini tuan-tuan nak ceritanya, kata Syekh Al-Marbawi, kita kena bersah sebab kita perlu solat maghrib selepasnya. Ini rahsia tuan-tuan. Jangan baham yang 5 siri dengan 6 series ketika sebelum maghrib. Biasanya akan menyebabkan kita tak selesa. Ketika itu nafsu jangan kita ikut tuan-tuan ya. Kita masih lagi kena kontrol. Ini kalau nak ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu saya merindui ketika dapat pengalaman ketika duduk sana, saya sempat berpuasa wajib yang puasa Ramadan ni 2 minggu tuan-tuan ya. Jadi ketika itu cuti ya, saya cuma balik tidur ya kat rumah. Jadi saya melihat orang membaca, kawan saya profesor tu membaca Fathul Bari di samping baca Quran. Dia duduk di library ke atas, di Masjid Nabawi ada library tuan-tuan. Tuan-tuan kena pergi ziarah around tu untuk ini perpustakaan. Dia orang baca Quran, lepas tu baca kitab hadis. Mereka belajar dan mereka mengajar sebagainya. Jadi tuan-tuan mati Allah, di antaranya itu. Yang kedua, pesan Nabi SAW itu tentang makanan. Penting tuan-tuan ya. Sebab itu ada kaitan dengan tadi bagaimana kita sebenarnya mengekang nafsu ni tadi. Kerana apa? Kerana kita perlukan menjalani Ramadan ini tidak mengikut nafsu. Itu sebenarnya tuan-tuan yang jahat. Kerana yang jahat makhluk tu telah pun dirantai. Janganlah nafsu kita ini pula menjadi wakil ejen yang telah dirantai. Sebab tu bila orang tanya macam mana ustaz tahun sekian-sekian ada orang mati main judi dekat bawah jambatan di sebuah tempat. Dalam bulan puasa tu orang Islam main judi bawah jambatan. Tiba polis datang, terjun sebahagian dalam sungai itu mati. Itu kat mana syaitan tu? Sebenarnya dialah syaitan, kata saya. Sebab ini Nabi sebut ketika mana syaitan dah dirantai tetapi nafsu kita tak mampu kita kontrol, akhirnya kita jadi jahat. Kenapa maksiat tetap berlaku? Kenapa itu ini? Kerana nafsu diri manusia itu tidak mampu dikawal. Dengan perintah Allah akhirnya menjadi jahat juga. Sebab itu dosa perlu kita kenali dan perlu kita ampunkan dan kita mohon pada Allah. Sebab itu tuan-tuan perlu dalam bentuk iman. Puasa ini perlu iman. Kerana yang kedua, Nabi kata dalam hadis yang banyak saya ringkaskan, yang kedua Nabi pesan kerana Allah sahaja yang akan mengganjari puasa ini kepada kita. Allah saja yang menilai. Sebab itu baik orang tengok tak ada ke kita ada pada orang ke, kita tak makan kerana Allah. Kita tak cuba membatalkan puasa lidah kita, mata kita, tak sibuk lagi tuan-tuan berperang keyboard warrior ke kerana Allah.
Dan apakah jawapannya, cara kita nak motivasi? Ana shaim, kata Nabi. Nak buat aja benda jahat tuan-tuan, nak marah aja orang, potong kita, horn kita, kita sabar, aku puasa. Ana shaim. Hari ini Nabi ajar. Jadi kita akan banyak sabar, tuan-tuan. Sabar. Sepatutnya, seperti mana kita lihat pada PKP yang lepas, ketika bulan Ramadan kita duduk rumah, tuan-tuan kan? Alam menjadi tenang, sungai menjadi jernih, cuaca menjadi cantik. Bukanlah saya kata patut kembali balik macam tidak, tetapi nak ceritanya bila manusia ni dapat menahan diri, banyak benda yang ekosistem ni menjadi stabil balik, sustain balik, kerana kita kembali balik kepada fitrah. Sebab itu Nabi pesan, di antara lafaz sabar yang patut kita sebut, aku berpuasa. Ini mudah ya tuan-tuan. Bila kita nak berperang aja dekat, nak komen tak pasal-pasal, tak perlu baca, tak perlu forwardkan benda-benda yang mengarut, yang banyak dosa ni. Jangan jadikan dia viral, jadi kita tinggalkan tuan-tuan. Jadikan ini Al-Quran, zikrullah, tuan-tuan, benda-benda baik, dengar Al-Quran, pengajian. Berikan masa lebih, tuan-tuan, kerana inilah masa yang paling terbaik yang ada. Yang ketiga, tuan-tuan mati Allah. Yang ketiga ini, Nabi berpesan dalam banyak hadis menyatakan kita perlu menjadi ahlul ibadat, ahli ibadat. Bulan puasa ni tuan-tuan letakkan diri kita ni semua benda ibadat. Sebab itu manusia akan berlumba berbuat baik pada manusia lain. Manusia akan mudah sedekah, manusia akan mudah tolong orang, kita akan mudah untuk mencari. Dan sebab itu tuan-tuan, saya nak kongsi sikit di sudut dakwah. Kita patut menjadikan puasa ni untuk mengajak yang belum Islam mengenali Islam melalui puasa. Minta maaf jika saya mencadangkan kat sini tuan-tuan, pengalaman saya pergi Singapura pada bulan puasa, saya merasa kerdil. Bagaimana Masjid Sultan, tuan-tuan pergi ke Singapura kan, mereka offering, inviting others non-Muslim to join buka puasa. Tapi sebelum tu, listen what is about Islam and others. Makan dalam talam yang tuan. Tuan mungkin ada orang Singapura, ini sebelum PKP lah ya. Ada buat ke Masjid Taqwa? Ada kot no. Gelak tuan. Tak pun kita bagi pack. Tapi yang penting tuan, dia dapat berada dalam kawasan masjid untuk deliver the message of Islam. Bila lagi tuan? Saya setiap bulan puasa bagi cadangan, tapi power tak ada lagi tuan. Bagi cadangan tapi majoriti kata tak mampu buat Syekh. Jadi tak apalah. At least saya dah deliver. Saya ajak beberapa orang jemaah saya pergi tengok, kita susah nak buat. Jadi dah ada blog what to do. Tapi tuan-tuan, saya dah mampu buat ketika 3 tahun dekat UK dulu. Yang itu saya rindu. Saya pergi Singapura sebelum saya pergi UK. Tapi bila pergi kat UK, walaupun we have small surau, tetapi we manage to invite non-Muslim to enjoy about what we have and then giving them something to know about Islam. Dan mereka cukup tertarik. Tuan-tuan tengok di Singapura berapa ramai yang masuk Islam kerana mereka mendengar kebaikan dan masuk masjid. Mereka ni tuan-tuan nak masuk, nak tengok orang Islam bersolat. Mereka ni nak tahu apa itu Islam, tetapi we don't have time for that. Minta maaf saya kadang ke Singapura seronoknya tuan, kita kena bercakap bahasa Inggeris ya tuan. Baru orang Filipino ke orang putih ke dia dengar. Dan saya cukup, dan saya pergi banyak masjid, dia orang prepare untuk Ramadan ni lebih kurang sebulan, mana jatuh kuasa nak buat bubur lambuk, mana jatuh kuasa, masa itulah belum PKP saya pergi tuan ya. Tetapi saya subhanallah, saya kata minoriti ataupun umat Islam di Singapura subhanallah di preparing Ramadan dalam bentuk yang bersemangat, dan sebab tak ada banyak bantuan macam kita, tetapi dia orang dah berjaya deliver Islam dengan cara bulan puasa, mengajak orang buka Islam dengar apa itu Islam sebelum buka puasa. Sebab itu tuan mati Allah, ini saya nak beritahu pesanan Nabi Muhammad SAW, kerana Nabi sentiasa mengajak orang buka Islam pada zamannya. Walaupun syariat puasa di Mekah, di Madinah, tetapi nak ceritanya dia telah menjadi satu sentakan kepada orang Ahlul Kitab yang melihat bagaimana syariat Islam ni berpuasa ni cukup holistik dan cantik. Kita bukan saja menahan diri tu, tapi kita seimbangkan dengan buka puasa. Jadi buka puasa tu menjadi satu ibadat yang cukup
dahsyat. Kerana dia menyampaikan juga mesej Islam dan mengajak orang sama-sama menikmati buka puasa. Subhanallah, tuan-tuan. Dan pengalaman kami, tuan-tuan, bila kita ajar tentang Islam, sebab dia orang nak tahu kenapa kita buka puasa ni, dan kita kena sembang maghrib, lepas tu kita boleh makan balik, dia menjadi cukup seronok. Dan dia nak kata, dia nak getting experience performing solat. Itu, tuan-tuan, pada saya the best moment, tapi tak mampu lagi tengok kat Malaysia ni. Tapi apakah maknanya, tuan-tuan, jika kita tak nak menjadikan masjid ini untuk kita mengajak jiran-jiran sekeliling kita yang... Sebab itu pengalaman kami, mungkin tuan-tuan lagi banyak pengalaman. Bila saya tanya pada jiran saya, brother, saya panggil dia brother, ada apa-apa nak sumbang ke bulan puasa? Prompt, tuan-tuan, bagi. Dia tahu, sudah masuk puasa, okey, ni ambil. Subhanallah. Jadi tuan-tuan menunjukkan orang bukan Islam ni, dia hormat pada orang Islam yang berpuasa. Di situ sepatutnya dakwah kita sampai. Jadi kita bukan seorang saja nak masuk syurga ni, tuan-tuan, tapi dalam bulan puasa kita ajak. Dan saya amat mencadangkan 30 hari, 29 hari puasa ni, ajak tokoh-tokoh asalnya non-Muslim untuk berceramah tentang bagaimanakah puasa, pengalaman mereka, macam mana cara nak dakwahkan puasa kepada belum Islam. Sebab ini pada saya, tuan-tuan, tanggungjawab kita yang belum mampu kita buat dalam bentuk yang maksimum di peringkat negara sampailah peringkat karya. Jadi paling tidak pada hari ini, tuan-tuan, kita ada lagi perkara yang belum kita buat untuk orang non-Muslim mengenali Islam di masjid ini dengan cara sedemikian. Tolonglah, tuan-tuan, fikirkan. Kemudian yang keempat, tuan-tuan mati Allah, kenapa kita kena mencari motivasi tentang Lailatul Qadar? Kenapa, tuan-tuan? Kerana ini malam satu-satunya Allah sebut dalam Al-Quran bernama Suratul Qadar. Di situ, tuan-tuan, semalam punya ibadat seumpama 1000 bulan. Sebab itu bermula Lailatul Qadar bila bermula maghrib sampailah sebelum subuh. Itulah malam Lailatul Qadar. Jadi, tuan-tuan, kita kena put kita punya niat, kita punya kesungguhan, motivasi. Ya Allah, sihatkan aku. Ya Allah, lapangkan aku. Ya Allah, untuk aku berada pada maghrib, buka puasa berjemaah. Kerana malam itu malam-malam. Terus kita mulakan malam pertama, tuan-tuan, sampai malam akhir untuk kita berada, mengisi masa malam itu. Sebab itu zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, beliau ketika jadi khalifah, ada kuasa, beliau telah mengarahkan semua orang Islam masuk masjid, jangan berkeliaran, buat 20 rakaat campur 3, semacam satu undang-undang. Ini hikmahnya, tuan-tuan. Orang Islam, sebab itu masjid dilengkapkan, dibersihkan, di sebagainya. Kerana malam itu, tuan-tuan, kita kena didik orang Islam untuk mendirikan yang terbaik, yang berkualiti, bagi kita mendapat kebaikan, kehebatan Lailatul Qadar. Sebab itu, tuan-tuan, perlu ada satu silibus topik nanti mengulas Suratul Qadar. Dalam Suratul Qadar pada bulan Ramadan macam mana, ada dalam kitab tafsir. Sebab itu masjid susunlah, tuan-tuan, baik-baik tajuk ni, supaya kita cover semua. Yang terakhirnya, pada akhir Ramadan, jangan lupa cover topik tentang kewajipan berzakat. Dan bagaimana haji juga, tuan-tuan, perlu kita susun di bulan Ramadan ini. Ada perbincangan ulama. Subhanallah. Sebab itu, tuan, dia merupakan satu benda yang rasmi. Tak apalah, tak ada polisi, PM tak berucap tentang apa-apa, tak apa. Tetapi kita di qaryah ni, tuan-tuan, kita yang menjadi orang ada amanah, dan kita perlu menjadikan Ramadan ini bukan saja nak tarik duit orang derma, tetapi nak belanjakan duit, tuan-tuan. Minta maaf ketika bulan Ramadan ini, pada saya, masjid perlu spend untuk invite orang menikmati Ramadan yang ini satu bulan festif yang betul-betul digunakan semaksimal mungkin segala apa yang ada pada masjid. Kerana Allah akan ganti balik nanti, tuan-tuan. Tapi idea ni juga tak laku ketika saya bentangkan pada orang. Oh, kita kena simpan. Deposit kita kena 20,000 nyusik. What is this, tuan-tuan? Ramadan ini, marilah apa-apa, ajaklah, kempen kat luar tu, jom puasa puasa itu ini. Kerana ini, tuan-tuan, bulan tak pasti kita akan bertemu ke tidak pada akan datang. Tapi orang akan ingat, tuan-tuan, apabila bulan puasa, masjidlah tempat segala-galanya.
untuk kita bertemu orang, untuk kita memberi kebaikan, untuk kita berbuka puasa, dan dia akan menjadi satu tempat yang seperti mana yang kita lihat. Kita tak biarkan orang datang tengok saja, kita akan panggil, mari buka puasa, get ready, masuk. Orang sanggup datang cari tuan-tuan masjid ini. Dan bukan saja kita baca tahlil, tetapi tolong bagi ilmu sebelum buka puasa tentang macam mana gunakan ini, itu, ini, paling tidak 5 minit, 10 minit pun cukup tuan-tuan. Kerana pada saya, kita perlu sampaikan mesej sebelum mereka buka puasa, seperti yang saya tengok tuan-tuan di Singapura. Kerana itu memberikan kesan besar. 30 hari, 29 hari kita buat tuan-tuan, orang akan stay, insya-Allah. Itu penting. Lailatul Qadar ini perlu ada. Yang terakhirnya tuan-tuan mati Allah, yang terakhirnya pada tazkirah yang kelima ini, Nabi berpesan tuan-tuan, bagaimana Ramadan ini adalah bulan yang disebut bulan barakah, bulan pengampunan dan kekuatan umat Islam untuk bangkit. Sebab itu tuan-tuan, Allah uji dalam bulan Ramadan sepanjang Nabi ada Badar Al-Kubra, ada jihad. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, sebab itu moga Ramadan ini tuan-tuan merupakan mungkin Ramadan terakhir yang paling terbaik untuk kita lakukan. Sebab itu tuan-tuan, lakukanlah, niatkanlah, susunlah jadual kita tuan-tuan untuk kita mengisi Ramadan ini sebagai yang wajib, dan kita menjadi manusia yang paling berkualiti. Dengan pesanan Nabi tadi saya rumuskan ada 5, dengan pesanan Allah, panduan Allah ada 5 ayat. Jadi kita pun bersiap sedia tuan-tuan akan membaca Al-Quran 30 juzuk, insya-Allah. Kita letakkan azam, kita akan menjadi manusia yang kurang makan tetapi sehat, dan menggunakan keberkatan sahur dan juga buka puasa itu, dan kita akan insya-Allah lahir menjadi la'allakum tattaqun. Takwa yang dicari itu dapat kita lahirkan pada penghujung Ramadan dan seterusnya selepas Ramadan. Wallahu alam. Ada persoalan? Ada apa-apa ke? Clear semua okey, tak ada apa. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Semoga kita bertemu pada Ramadan akan datang dalam majlis ilmu dan ibadat, dan insya-Allah Allah menjadikan kita golongan muttaqun, dan tuan-tuan namakan majlis ini takwa. Insya-Allah moto itu menjadi sebagai satu hala tuju kita, insya-Allah menjadi orang yang mati dalam husnul khatimah dan menjadi ahlul syurga, ahlul jannah, insya-Allah. Wallahu alam. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf dari kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.